masih belum sempurna. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 5? Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu kelas atas talian bersama saya Ustaz Ahmad Syukri bin Yusof. Kita sambung pelajaran yang lalu bagi mata pelajaran tajwid. Pada hari ini kita akan sambung pelajaran yang lepas berkenaan dengan mad. Jadi sebelum tu mari sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanana yafqahu qaulana birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para pelajar yang dikasihi sekalian, cuba tengok gambar ni. Gambar apa ni? Macam apa tu? Gambar seorang, lepas tu banyak ramai pada sekelilingnya. Tak ada apa pun gambar ni anak-anak. Gambar ni cuma menggambarkan tentang satu yang terbahagi kepada banyak. Jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Seperti itulah mad far'i yang akan terbahagi kepada banyak mad-mad lain. Itu dah pelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, kita tengok pelajaran yang lepas. Minggu lepas kita belajar apa? Minggu lepas kita belajar pengertian mad asli. Kita belajar bahagian mad asli. Kemudian pengertian mad asli kalimi, pengertian mad asli harfi. Kan ada dua jenis mad asli. Mad asli kalimi dan mad asli harfi. Ustaz percaya kamu dah siapkan kerja-kerja yang Ustaz bagi, kan? Alhamdulillah, tahniah. Jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang mad far'i pula. Pengertian mad far'i, bahagian mad far'i, dan ada sebagai tambahan kita akan ulas sedikit tentang adab membawa Al-Quran. Adab memegang dan membawa Al-Quran, insya-Allah di hujung nanti. Baik, tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada pelajaran yang pertama, pengertian mad far'i. Baik anak-anak, apa itu mad far'i? Mad far'i ialah mad yang terjadi disebabkan terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mad, atau terdapat huruf mati selepas huruf mad. Sekali lagi saya ulang, mad far'i ialah mad pertama, mad yang terjadi disebabkan terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mad. Sebelum atau selepas huruf mad terdapat huruf hamzah. Itu yang pertama. Yang kedua, atau terdapat huruf mati selepas huruf mad. Terdapat huruf mati selepas huruf mad. Itu yang kedua. Ini Ustaz bagi contoh. Kalimah ni as-sama'i. As-sama'i. Huruf mad alif sebelumnya berbaris atas, selepasnya terdapat hamzah. Ustaz dah merahkan ni kan. Alif ni adalah huruf mad. Alif sebelumnya berbaris atas dan selepasnya ada huruf mad. Ini contoh sebelum atau selepas huruf mad ada huruf hamzah. So dia tak jadi mad asli, dia jadi mad lain. Dia jadi mad far'i. Mad far'i ialah mad yang terjadi disebabkan terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mad. Atau dia kata yang kedua, atau terdapat huruf mati selepas huruf mad. Terdapat huruf yang mati selepas huruf mad. Tengok misal yang kedua ni, Al-Fili, daripada surah Alam Tarakai. Alam Tarakai fafa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil kan. Ya tu adalah huruf mad. Ya yang mati sebelumnya berbaris bawah itu huruf mad. Kemudian selepasnya, selepas ya itu terdapat huruf yang mati. Lam itu adalah huruf yang mati. Kenapa mati? Sebab wakaf. Matinya mendatang. Lam tu kita matikan. Kita tak baca al-fili, kita baca al-fil. Itu contoh selepas huruf mad
terdapat huruf yang mati. Itu dia mad far'i. Kemudian kadar panjang bacaan mad far'i ialah mengikut jenis mad yang terbentuk. Nanti kita akan belajar banyak pecahan bahagian mad far'i ni, ada banyak. Macam gambar yang Ustaz tunjuk di awal tadi terbahagi kepada banyak. Okey anak-anak, itu pengertian dia. Kemudian kita pergi kepada bahagian mad far'i. Boleh kita tengok kat sini, mad far'i anak-anak terbahagi kepada dua. Mad far'i terbahagi kepada dua. Kita tengok bahagian yang pertama. Mad far'i, bahagian yang pertama, terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mad. Terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mad. Itu bahagian mad far'i yang pertama. Dan tengok bahagian mad far'i yang kedua. Apa dia? Mad far'i yang kedua adalah terdapat huruf mati selepas huruf mad. Terdapat huruf mati selepas huruf mad. Kemudian diterangkan apa itu. Tengok bahagian yang pertama, yang bawah tu, hijau. Hukum tajwid yang terbentuk dengan sebab terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mad. Ini. Bahagian yang pertama ni dia cerita tentang mad yang terjadi disebabkan terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mad. Ini gambar buku yang bawah yang warna hijau ni. Mad yang terjadi disebabkan terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mad. Itu bahagian yang pertama, tim yang pertama. Tim yang kedua pula, hukum tajwid yang terbentuk dengan sebab terdapat huruf mati selepas huruf mad. Yang tim yang pertama berkait dengan hamzah sebelum atau selepas huruf mad. Tim yang kedua ataupun bahagian yang kedua, dia terjadi disebabkan terdapat huruf yang mati selepas huruf mad. Macam misal yang Ustaz bagi, yang Ustaz tunjuk contoh di awal tadi pada pengertian tadi. Kalimah as-sama'i itu adalah tim A, bahagian yang pertama, disebabkan terdapat huruf hamzah sebelum atau selepas. Manakala kalimah al-fili itu daripada tim yang kedua. Dia terjadi disebabkan terdapat huruf yang mati selepas huruf mad. So tim A hamzah punya hal, tim B huruf yang mati punya cerita. Kita bahagikan kepada dua kumpulan. Kita ibaratkan begitu. Ada dua kumpulan. Kumpulan pertama, mad far'i adalah berkait tentang huruf mad bertemu dengan huruf hamzah. Ataupun sebelum huruf mad itu ada huruf hamzah. Ataupun sebelum huruf mad itu, selepas huruf mad itu ada huruf hamzah. Itu tim A, bahagian pertama. Manakala bahagian kedua, dia berkait tentang huruf mad itu selepasnya ada huruf yang mati. Huruf mad selepasnya ada huruf yang mati, itu geng yang kedua. So ada dua geng. Kemudian kita tengok pula ahli-ahli geng yang pertama ni apa dan ahli-ahli geng yang kedua ni apa. Cuba kita tengok. Okey, bahagian mad far'i. Okey, geng yang berkenaan dengan huruf hamzah sebelum atau selepas ni ada 6. Yang pertama, mad wajib muttasil. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Yang ketiga, mad badal. Yang keempat, mad silah tawilah. Yang kelima, mad far'. Yang keenam, mad ta'zim. Semua 6 mad ini dia terjadi disebabkan terdapat huruf hamzah, sama ada sebelum atau selepas huruf mad. Okey, asasnya huruf mad dia berubah nama, berubah hukum disebabkan kedudukan hamzah, sama ada sebelum atau selepas atau lain-lain lagi. Nanti kita akan belajar, kita akan bincangkan. Itu tim A. Tim B, yang ni pula, okey, terdapat huruf mati selepas huruf mad. Tim ini terjadi disebabkan
terdapat huruf yang mati selepas huruf mat. Ada 6 juga. Mat lazim kalimi musaqqal, mat lazim kalimi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf, mat arid lisukun dan juga mat lin. Ini 6 ini adalah geng yang kedua, tim yang kedua. Disebabkan huruf yang mati selepas huruf mat. Nanti kita akan bincang satu-satu apa dia mat lazim kalimi musaqqal, apa dia mat lazim kalimi mukhaffaf. Tapi asasnya ke-6 mat ini melibatkan huruf yang mati. Manakala tim A tadi nombor 1 sampai nombor 6 ni melibatkan huruf hamzah. 2 tu kamu kena ingat. Maknanya mat far'i ni terbahagi kepada 2 kumpulan yang besar. Kumpulan pertama disebabkan huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mat. Kumpulan yang kedua disebabkan huruf yang mati selepas huruf mat. Semua dalam kumpulan A ni, ke-6 mat ni melibatkan itu huruf hamzah. Dan dalam kumpulan yang satu lagi ni semua melibatkan huruf yang mati. Itulah pelajaran kita, penjelasan daripada Ustaz. Dan sebelum kita ke latihan, mari sama-sama kita tengok sedikit tentang adab membawa Al-Quran. Okey, ini ada satu gambar untuk kamu tonton. Inilah cara yang sebenar kamu bawa Al-Quran. Kamu dakap dia, letak di dada. Jangan kamu bimbit, jangan kamu bawa macam kamu bawa barang yang lain. Bezakan ya, Al-Quran adalah kalamullah, mashaf yang mulia. Cara bawa dia adalah dengan kamu dakap dia di dada bawa. Dan ada juga yang bawa letak atas kepala junjung. Itulah cara bawa Al-Quran. Jangan bawa macam kamu bawa barang lain, bimbit. Jangan. Sentiasa beradab ketika membawa Al-Quran. Dan pastikan juga kamu ada wudu dan letak Al-Quran di tempat yang sepatutnya, ada rehal ya, jangan letak atas lantai. Pastikan Al-Quran berada lebih tinggi daripada tempat duduk kita. Kalau kita duduk atas lantai, Quran kena lebih tinggi. Quran kena ada atas rehal. Kalau kita duduk atas kerusi, Quran kena letak atas meja. Jangan lebih rendah daripada punggung kita. Itu adab kita dengan Al-Quran. InsyaAllah semoga kemuliaan dan keberkatan serta syafaat daripada Al-Quran dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan anak-anak, sebagai latihan, mari kita tengok yang pertama. Ustaz harap kamu tulis apakah erti mad far'i. Kamu tulis dan hafal apakah erti mad far'i. Yang kedua, berapakah bahagian mad far'i dan nyatakan hukum yang terdapat dalam bahagian. Okey, bahagiannya ada 2. Dalam tu ada mat-mat apa ahlinya tu. Itu sebutkan. Dan juga kamu senaraikan hukum-hukum mat far'i. Bahagian yang pertama ada 6, kamu senaraikan. Bahagian yang kedua ada 6. Semua ada 12. Secara asasnya lah mengikut apa yang ada dalam buku teks sukatan Jaiz pelajaran kita pada hari ini. Baik, selamat menjalankan tugas. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Seperti biasa, jadilah generasi yang berilmu, beriman dan beradab. Jaga solat, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga kebersihan. Jangan keluar kalau tak penting. Duduk di rumah dan sama-sama kita doa, sama-sama kita jaga kita agar kita semua terhindar dari perkara-perkara yang tidak diingini. Jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.